Psst, psst. Buat apa tu? Hari ni cikgu nak kongsi sesuatu. Jom masuk kelas cikgu. Alright, so kita akan masuk kepada kita punya tajuk hari ni, iaitu prosa tradisional bahagia sesudah derita. So sebenarnya cerita ni ialah dia tentang si miskin. Yang mula-mulanya dia ni miskin lah. Orang-orang dekat situ tak sukakan dia. Lepas tu ada jelmaan orang kayangan ni, dia menjadi ketupat basi dengan ruas tebu. So lepas tu diorang pun makan sebab diorang terlalu lapar. Lepas tu ditakdirkan isteri kepada si miskin ni mengandung. Okay, orang kampung tak suka dia sebab penampilan yang sangat-sangat miskin, yang penampilan dia yang tak menarik lah orang kata kan. Diorang pun decide untuk tak keluar-keluar daripada hutan. Mereka hanya makan bahan-bahan kayu yang boleh dimakan oleh manusia. So bayangkan hidup diorang memang sangat susah. And then 3 bulan selepas itu, isteri kepada si miskin didapati hamil. Bila dia hamil, rupa-rupanya dia menghamilkan anak Raja Marakarma tadi tu. So bila dia dah hamil, usia kandungan dia umur 9 bulan, dia baru nak mengidam. So dia mengidam nak makan mangga yang ada dekat taman istana. Tapi sebenarnya suami dia macam takut nak minta mangga tu sebab dulu dia pernah kena halau kan dengan pengawal istana. Tapi disebabkan dia sayang akan isteri dia, dia pun pergi. Tapi dia tak pergi dekat istana tu. Dia pergi lalu kat pasar. Dia bawa balik mangga daripada pasar. Bini dia tahu, ni bukan mangga daripada istana ni. Saya tak nak, saya nak yang daripada istana. Bini dia kata. Lepas tu dia cubalah pergi ke istana. Tapi rezeki dia dapat berjumpa terus dengan raja dan raja bagi dia beberapa tangkai mangga itulah untuk diberikan kepada isterinya. Dia balik, isteri dia sangat gembira. Keesokan harinya tu, isteri dia minta pula, alah abang, saya nak makan nangka yang dekat istana. Tapi dia takut juga, cumanya disebabkan dia sayang juga isteri dia, dia pergi, dia cakap dekat istana, dia kata, saya nak nangka, daun nangka pun tak apa, saya nak bagi dekat isteri saya. Tapi raja cakap tak apa, saya akan bagi awak sebiji nangka. So dia balik, dia happy, dia bagi kat bini dia sangat happy, dan dia makanlah nangka tu. Okay, and then lepas tu pada malam 14 hari bulan lahirlah seorang anak lelaki untuk mereka. And then bila dia lahir tu, isteri dia cakap, kita tak bolehlah duduk macam ni, rumah kita tak elok kan. So saya nak awak buat rumah betul-betul untuk kita. Sedang dia gali-gali, dia jumpa emas. Satu bekas emas. Suami dia macam pelik, dia betul ni kan, tapi dia orang ambil je lah. And then daripada situ, dia start dengan banyaklah kekayaan yang dia ada. Orang pun layan dia dengan baik semua, sampailah isteri dia kata, kalau betul lah anak ni membawa tuah, aku nak jadikan hujung hutan ni, pinggir hutan ni sebuah negeri yang sangat aman, yang sangat kaya dan yang sangat disukai oleh orang. Dan apa yang dia perkatakan tu termakbul. And then puteri dengan bini dia pun mengandung lagi sekali. Okay? Dia orang buat pertabalan untuk anak dia yang kedua tu, dia kenduri selama 7 hari 7 malam. Bagi semua orang yang ada dekat dalam negeri dia tu, dia bagikan persalinan, dia bagi pakaian. So dia menjadi seorang raja yang disenangi oleh rakyat. So macam benda ni macam magic happen lah. Sebabnya dia memang, anak dia tu ialah jelmaan daripada puteri dengan putera yang ada dekat kayangan. Okay, so kita akan buat nota dulu sebelum kita buat latihan. Okay, so kita akan buat bahagia sesudah derita. Alright, bahagia sesudah derita. Agak-agaknya lah, apa temanya? Okay, sebenarnya ialah ketabahan sepasang suami isteri ni dalam berdepan dengan cabaran dan ujian, menjalani kehidupan yang penuh dengan cabaran. Okay, macam ni tak dapat markah lagi. So macam mana you nak dapat markah, you kena tulis dia punya contoh. Contohnya apa? Si miskin dan isterinya tidak disukai oleh orang kampung. Mereka melempari batu, kayu. Akhirnya mengambil keputusan untuk tinggal sahaja di pinggir hutan. Right.
persoalan yang pertama. Awak nampak persoalan apa? Ataupun nilai lah. Kita start dengan nilai lah, senang sikit. Nilai. Banyak kali tadi saya ulang ialah kasih sayang. Perasan tak? Saya ada banyak kali ulang. Saya kata sebabkan oleh si miskin ni sayang isteri dia, dia pergilah jumpa raja, jumpa tu semua. So saya nak buat yang pertama ialah kasih sayang. Okay, persoalan ialah persoalan kasih sayang seorang suami kepada isterinya. So latar masyarakat ialah masyarakat yang penyayang. Tapi pengajaran tu awak janganlah tulis seorang suami haruslah menyayangi isterinya walau apa juga keadaan. Janganlah buat macam tu. Tapi awak buatlah pengajaran tentang kasih sayang itu sendiri. Okay? Awak boleh buat ialah kita hendaklah menyayangi setiap ahli. Lepas tu contoh. Contoh ni yang kena buat betul-betul ni sebab contoh itulah yang awak akan dapat markah. Si miskin amat menyayangi isterinya. Dia sanggup ke istana untuk meminta mangga dan nangka yang dihidami. Okay, lagi apa yang awak nampak? Nilai yang ada. So salah satu nilai yang ada yang saya nampak ialah yang dekat raja tu. Raja tu apa? Seorang yang adil. So nilai keadilan. Ataupun awak dah kata prihatin. Prihatin pun boleh juga. Baik hati pun boleh. Baik hatilah. Okay, awak tambah lagi 2 sebab minimum awak kena tahu 3. Biasanya kalau dalam soalan dia akan tanya awak 2 atau 3 lah. Dia takkan tanya 1. Awak nak buat adil boleh, baik hati boleh, tak kisah. Tabah. Kalau isteri dia ialah setia, walaupun dia susah kan. So isteri dia still lagi duduk dengan dia. Okay, Aina Sarah. Untuk buat pengajaran baik hati kan, awak boleh kata kita haruslah bersikap baik hati kepada semua orang. Kita haruslah bersikap baik hati kepada semua orang. Tidak mengira tidak mengira pangkat dan darjat ke, tak kira agama, kaum ke, macam tu. Jangan kalau awak nak kata baik hati tapi berpada-pada tu macam tak sesuai pula. Kalau setia, kita mestilah setia terhadap pasangan walaupun susah dan senang kerana pasangan kita merupakan orang yang sanggup menerima kekurangan dan kelebihan kita. Buatlah macam tu. Kalau tabah pengajaran dia, kita haruslah tabah menghadapi ujian walaupun ujian yang datang itu sangat menguji keimanan ke, buat macam tu. Persoalan, okey, kalau awak nak buat persoalan tentang kesetiaan seorang isteri terhadap suami. Persoalan lepas tu masyarakat yang setia lah, latar masyarakat kan. Dia punya pengajaran, kita haruslah setia terhadap pasangan demi menjamin kebahagiaan dalam perhubungan. Okay, contohnya itulah isteri si miskin sangat setia kepada si miskin walaupun si miskin tidak mempunyai apa-apa harta. Isterinya menurut setiap kata si miskin untuk tinggal di pinggir hutan sahaja. Buatlah macam tu. Untuk karangan yang jenis cerita lah, jenis prosa ni dia takkan tanya lebih-lebih dia takkan tanya plot. Unless kalau awak buat novel. Kalau awak buat novel memang dia akan tanya plot. Okay, seterusnya kita buat watak-watakan. Watak-watakan yang pertama, si miskin. Si miskin apa watak dia? Yang pertama dia, watakannya lah penyayang. Yang kedua, apa watakan si miskin? Tabah boleh, baik hati boleh. Okay, lepas tu dia pemurah. Sebab kan dia bagi hadiah kepada setiap rakyat dia kan. Dia bagi satu persalinan pakaian kan kepada semua rakyat jelata dia untuk negeri dia tu. So dia very pemurah lah. Seorang lelaki yang sangat bertanggungjawab. Isteri dia minta dibuatkan rumah, dia buatkan rumah. Isteri dia minta carikan mangga, dia carikan mangga. Isteri dia minta itu, dia buat. Okay, so dia bertanggungjawab. Okay, yang kedua, isteri si miskin. Isteri si miskin. Okay, apa perwatakan isteri si miskin?
Yang pertama setia. Isteri dia ada satu perwatakan yang negatif iaitu dia mementingkan diri. Dia nak juga mangga dengan nangka tu. Dia tak kisah pun pasal suami dia. So adalah dia punya perwatakan yang negatif tu, tapi boleh je kita tulis. Dia penyayang pun boleh kan? Dia sayang anak dia kan? Nama anak dia Nila Kesuma. Nama anak dia lelaki siapa? Lupa lah cikgu. Tapi dia penyayang lah. Okay, and then raja lah. Nama dia punya negeri apa? Anta beranta kan? Yang pertamanya dia adil. Lepas tu yang keduanya dia prihatin. Adil sebab dia suakan tu. Prihatin, pemurah. Sebab dia bagi nangka tu sebiji, dia bagi tu semua. Okay. So ini dia yang penting pun. Data senang je. Okay, latar tempat yang pertama Anta Beranta. Yang kedua, negeri yang dia bina, nama negerinya ialah lupa. Yang cikgu ingat pembuangan sampah. Sebab tempat dia jumpa ketua basi tu. Lepas tu pasar yang dia minta mangga tu, lepas tu orang tu bagi makanan-makanan lain jugalah. Bagi baju lah, apalah. Okay, 3 bulan bini dia mengandung. 9 bulan bini dia ngada-ngada nak minta buah-buahan tu. Lepas tu 4 hari 40 malam. Oh, bukan 7 hari 7 malam lah. Cikgu salah dengar tadi. Okay, awak kalau buat hantar berantar tempat buangan sampah pasar ni semua tak dapat markah tau. Awak kena buat dia punya contoh sikit. Kalau saya nak buat contoh, saya buat macam ni je. Tempat pembuangan sampah. Okay, jumpa ketupat basi dan tebu. Minta mangga daripada penjual pasar. Tahu isteri hamil. Mengidam mangga dan nangka. 40 hari ni dia meraihkan kelahiran puteri Nila Kesuma. Okay, latar masyarakat sama je dengan ada yang kat atas tadi tu. Masyarakat yang prihatin, masyarakat yang setia, masyarakat yang mementingkan diri. Ada 3 tu. Okay, settle? Habis dah nota awak untuk ni. Macam mana? Cikgu harap anda belajar sesuatu. Jangan lupa like dan subscribe.